وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada bumi Mekah. Saya insya-Allah sikit lagi akan buat badal umrah untuk arwah. Jadi sebelum itu ada yang bertanya kepada saya tentang video kenapa jenazah di Masjidil Haram seperti mana dalam keadaan tadi wajahnya terbuka, kepalanya terbuka, dipamerkan. Okey, bagi menjawab soalan ini, pertama sekali apabila kita melihat video kematian, video tentang kematian ataupun jenazah dan sebagainya, perlu ada dalam diri kita rasa keinsafan, rasa dalam diri kita bahawa mereka telah pun selesai ujian, selesai peperasaan mereka, mereka dalam perjalanan melihat natijah keputusan amalan mereka. Begitulah juga akan berlaku kepada kita. Kita akan bakal ditamatkan peperasaan dan ujian ini serta kita akan bakal melihat natijah keputusan result peperasaan kita. Jadi kena ada keinsafan. Itu yang pertama. Bagi menjawab kenapa wajah itu dibuka. Okey. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i dan juga di dalam mazhab Hambali, mereka menyatakan bahawa apabila seseorang lelaki dalam keadaan muhrim, iaitu berihram umrah ataupun haji, dan kemudian dalam keadaan itu dia meninggal dunia, maka hendaklah diuruskan jenazahnya, dimandikan dan tidak diletakkan wangi-wangian dan juga tidak dipotong kukunya, tidak dipotong rambutnya, dan bagi lelaki dikafankan tanpa dipakai pakaian, dikafankan dengan kain kafan tapi bukan dengan pakaian baju dan serban sebagainya, tidak. Dan kepalanya hendaklah tidak ditutup. Kepalanya hendaklah tidak ditutup seperti mana dalam keadaan dia ihram, dalam keadaan dia berihram. Manakala wajah, sebahagian ulama mengatakan bahawa orang lelaki yang dalam keadaan muhrim, dia juga seperti wanita tidak boleh menutup wajahnya. Maka untuk meraihkan pandangan para ulama, maka dibuka wajah jenazah itu tadi. Dan juga atas alasan supaya kalau nak tutup wajahnya itu tadi, kena tutup kepalanya, maka dibukakan kepalanya dan wajahnya juga. Tidak ada masalah. Ini dibenarkan di dalam Islam. Kerana Nabi SAW melarang jenazah lelaki yang dalam keadaan ihram ditutupkan kepalanya, dipakaikan pakaian berjahit ataupun dipakaikan wangian ataupun dipotong kukunya ataupun di gunting rambutnya. Tidak boleh, supaya dia nanti bangkit pada hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Jadi itu sebabnya. Dan video tadi sebenarnya tidak ada masalah. Wajah itu terbuka kerana mereka dalam keadaan ihram, meninggal dunia dalam keadaan ihram. Moga-moga kita juga akan meninggal dunia dalam keadaan yang hebat begitu, dalam keadaan ihram, umrah ataupun haji. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang terakhir sekali, tuan-tuan, apabila kita lihat di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram di Mekah, selesai saja solat 5 waktu, kebiasaannya akan ada solat jenazah. Bila ada solat jenazah ini, kita lihat muslimat kita, masya-Allah, sembahyang jenazah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 4 kali. Tetapi apabila mereka balik pulang ke Malaysia, berlaku kematian dalam keluarga mereka, suami mereka contohnya, ataupun anak mereka, ataupun saudara mara mereka yang terdekat di dalam rumahnya meninggal dunia, perempuan kebanyakannya tidak solat, duduk berborak dan sebagainya, ataupun menangis dan sebagainya. Sepatutnya selepas daripada ini saya nak syorkan muslimat yang dalam keadaan suci, bila berlaku kematian orang dalam rumah, sertailah sekali solat jenazah. Lakukan solat jenazah untuk arwah, kerana itulah arwah keluarga kita yang terdekat. Jangan perempuan duduk kat dapur, duduk dekat tepi, tengok je orang lelaki solat, dia tak solat. Tak. Nabi SAW mengharuskan bagi orang muslimat yang dalam keadaan suci untuk menunaikan solat jenazah bagi si mati. Terutama solat jenazah untuk si mati daripada kaum kerabat dia, daripada kaum kerabat, anak beranak dia, keluarga dia. Jadi saya syorkan selepas daripada ini, saya tidak mahu tengok lagi dah bila berlaku jenazah di Malaysia, muslimat dia tak solat jenazah. Sila solat jenazah sama dengan lelaki, ataupun sebelum daripada itu ataupun selepas daripada itu. Mari kita semarakkan kehidupan kita supaya kita banyak mengingati kematian. Nabi SAW bersabda, tahu tak siapa yang fatin, siapa yang bijak, siapa yang terror, siapa yang otaknya bergeliga? Siapa dia? Rasulullah beritahu,
orang yang paling banyak mengingati kematian. Marilah sama-sama kita perbetulkan amalan kita, tetapkan akidah kita, tauhid kita, mengesakan Allah. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, adanya tanpa bertempat, bukan di atas arash, bukan di mana-mana, tidak memerlukan kepada mana-mana tempat dan arah. Jumpa lagi daripada Bumi Mekah, Abu Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.